Saya Azam Azlan bin Syahdan, berusia 29 tahun. Saya mula mengusahakan ladang ini pada usia masa cuti sekolah. Saya akan diajak oleh ayah saya sendiri pergi ke ladang inilah. Dan dari situ dah mula pengalaman saya dalam pertanian ini. Keluasan ladang ini ada 30 ekar dan sekarang sudah mula meningkat kepada 40 ekar. Antara jenis nanas yang ada di ladang ini jenis Morris, MD2, nanas Yankee, N36, nanas Josephine dan nanas madu. Penuaian buah di ladang ini biasanya akan dituai dalam 1 minggu dalam 2 ke 3 kali lah. Bergantung kepada permintaan pemborong dan pelanggan-pelanggan yang biasa membeli lah. Tempoh penanaman paling pun dalam 1 tahun. Dalam masa 1 tahun tu 9 bulan untuk pembesaran pokok buah dan cukup 9 bulan dia akan dihormon dan akan menunggu pembesaran buah selama 3 bulan. Cukup dalam 1 tahun buah akan dituai. Kira petik tu kira dalam biji dah. Dalam 1 minggu ada dalam 600 ke 700 biji. Kadang-kadang dalam 1 minggu ada 1,000 lebih dan termasuk 2,000 lebih lah, 2,000 lah. Bergantung pada permintaan pelanggan, ada yang minta daripada buah yang sudah cukup masak sebab dia untuk dimakan dengan segera. Untuk yang belum cukup masak, biasa dia orang akan untuk buat dagangan lah, untuk tahan lama sikit. Pembesaran pokok, kalau pokok pun dirapatkan, dia akan mengganggu benda-benda yang lain yang kecil, akan menghalang sama besar pokok tu lah. Penjagaan dari segi rumput, daripada serangan kulat pada pokok tu, itu yang kita perlu jagalah. Kulat itu menyebabkan kerosakan pada akar pokok. Contoh-contoh lain daripada faktor cuaca yang panas sehingga mencecah dalam 1 minggu lebih ataupun ke 2 minggu lah tanpa hujan akan menyebabkan pokok akan jadi kering dan buah pun akan jadi rosak disebabkan cahaya yang berlebihan. Indeks nanas biasa akan mendapat sambutan yang buahnya betul-betul cukup masak lah, yang rasa memang sudah cukup, kemanisan yang tetap pada buah tu lah. Jenis buah tu antara variety MD2 yang paling digemari lah, mendapat banyak permintaan daripada pelanggan. Kami akan memastikan sistem pengairan pada pokok nanas, air sentiasa mengalir untuk saluran pada baja pokok, untuk kesegaran pada akar-akar pokok, untuk mendapatkan kesuburannya lah. Pemasaran buah ini kita akan mendapatkan pemborong tetap dan akan hantar kepada siapa saja yang
menempah buah lah untuk didagangkan ataupun untuk dimakan dengan segera dah kepada pelanggan. Dalam bantuan daripada lembaga Nanas ni, banyak manfaat saya dapat daripada lembaga Nanas. Contohnya macam dari segi bantuan baja, peralatan untuk meracun, kereta sorong dan banyak lagi lah perkakas yang banyak berfungsi di ladang ini. Nama saya Rafida binti Anwar. Saya dari syarikat Pawida. Saya menghasilkan produk berasaskan nanas seperti jus nanas, sos nanas, jam nanas, tart nanas. Saya mula membuat proses sos nanas pada tahun 2017. Lepas tu 2018 saya dapat bantuan lah LPNM. Dia memberi bantuan saya daripada segi mesin-mesin, seperti mesin untuk membuat sos nanas. Lepas tu dia bagi saya oven untuk buat tart nanas. Lepas tu dia buat kursus, pameran, jualan. Kami dapat CJ halal pada tahun 2019. Sebab kami nak masukkan dalam mall, nak buat eksport lah, pergi ke Sabah, Brunei. Jadi mesti dapatkan CJ halal. Kalau si ada CJ halal, kita boleh pergi ke Brunei. Jadi mesti mau ada CJ halal. Bila kita masuk dalam mall, memang orang mau ada nangga halal. Bila ada halal, dan orang confident lah. Mula-mula kami buat sos cili nanas. Selepasnya kami dapat adalah orang order nak order jus nanas, kami keluarkan jus nanas. Lepasnya ada permintaan time perayaan, tidak ada minta tart nanas. Bila nanas datang, saya akan ambil nanas, saya akan pilih buah nanas yang masak lah. Lepas tu saya akan basuhkan nanas tu, baru potong. Lepas tu saya akan kopekkan nanas tu lah. Lepasnya baru kita masuk dalam mesin untuk buat jus. Lepas tu masuk dalam periuk, kita masak dulu jus ya. Lepas tu baru kita botolkan, packing cantik-cantik, letak stiker. Kelebihan produk kami seperti sos cili nanas kami nya memiliki halal, nanasnya berkualiti, lagi punya dari ladang kami sendirilah. Semua produk kami nanas semua yang berkualiti, segar. Peranan LPNN beri dengan kami seperti nasihat, tunjuk ajarnya, yang beri kami kursus, lepasnya yang mula pameran,
expo, lepas dan yang ada mula macam jualan lah. Produk-produk kami udah ada di Kuching lah, seperti pemata mat. Kami ada kedai di Impun juga, ada kedai makan. Kami hantar di Sial lah. Sebelum tu kami pernah hantar di Sabah, disebabkan waktu Sabah ada PKP nak, jadi kami ada hantar dulu lah. Kesukarannya macam bila kami buat jam nanas, macam bila pekerja kami dah buat-buat, tapi tiba-tibanya akan jadi. Jadi terbuang lah. Kalau sos, macam sos dia orangnya macam terlebih manis gila. Sebab buah nanas tu kadang-kadang manis, cita rasa orang tu sibuk manis gila. Jadi bila kami dah tahu buah yang manis, kami akan kurangkan gulanya. Walaupun di sia gula dah ditimbang nak, tapi kita akan kurangkan. Nasihat kami, lebih baik dia orang pergi dulu nerima nasihat daripada agensi-agensi yang berkaitan dengan nanas lah. Contohnya seperti LPNM, lembaga pertanian, Fama. Agensi-agensi akan memberi dan orang khusus lah, macam ni cara nak mula sos, jam, jus dan tak nanas. Secara umumnya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia ataupun singkatannya LPNM telah mula ditubuhkan pada tahun 1957, pada tahun sama negara kita merdeka lah. Secara umumnya saya boleh nyatakan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM berperanan untuk membangunkan industri nanas secara keseluruhannya lah, bertanggungjawab membangun industri nanas secara keseluruhannya. Ada sepanjang rantaian bekalan nanas, maksudnya dari permulaan menanam sehingga buah nanas tersebut dan produk sampingannya dipasarkan. Secara umumnya saya boleh nyatakan LPNM memberikan bantuan paling penting, paling utama adalah insentif tanaman lah. Insentif tanaman yang terdiri daripada bahan tanaman, bahan tanaman maksudnya benih dan suluh nanas, atau bahasa mudahnya anak pokok. Seterusnya input pertanian dalam bentuk baja dan juga racun, serta hormon adalah untuk menggalak buah lah, menggalak pokok untuk mengeluarkan hasilnya. Dan seterusnya khidmat sokongan yang terdiri daripada khidmat teknikal, maksudnya LPNM telah bagi bantuan tersebut, tetapi pada masa yang sama kita bantu bagaimana untuk digunakan dan juga bagaimana untuk menanam secara standard SOP yang sepatutnya, tidak ditanam sesuka hati, supaya dengan sistem penanaman yang sistematik dan teratur tersebut dapat menghasilkan pengeluaran atau produktiviti buah yang berkualiti tinggi. Itu khidmat yang LPNM bagilah. Yang paling utama adalah insentif dan juga khidmat sokongan teknikal yang juga terdiri daripada sokongan untuk program pengembangan infrastruktur dan juga ada sedikit galakan pasaran. Secara umumnya Sarawak adalah antara negeri pengeluar utama lah. Kalau ikutkan statistik yang ada, negeri Johor adalah negeri pengeluar utama, diikuti oleh Sarawak sendiri yang merangkumi kira-kira 18% daripada keseluruhan kawasan pengeluaran nanas di Malaysia yang berjumlah kira-kira 15,800 hektar. Maknanya 18% lebih kurang 2,500 hektar kawasan pengeluaran nanas di Sarawak. Terdapat juga penanam pengusaha-pengusaha di kawasan tersebut di bahagian-bahagian utara, di bahagian Miri, bahagian Lima, tetapi jumlahnya belum mencapai jumlah yang agak menonjol, yang agak signifikan lah.
Kalau dalam konteks Sarawak sendiri, saya boleh nyatakan antara yang paling utama, yang paling banyak di pasaran Sarawak dan nanas Morris. Dan juga ada beberapa jenis nanas lain seperti nanas Josephine dan juga nanas N36, bahkan nanas MD2 tadi lah. Suka saya nyatakan di sini nanas MD2 adalah variety yang kita boleh anggap antara yang terbaru lah, yang kita bawa masuk dari luar negara lah. Sebenarnya asal usul MD2 adalah dari luar negara. Majoriti nanas yang kita ekspor, yang Malaysia ekspor adalah nanas MD2 lah, berdasarkan permintaannya di peringkat pasaran ekspor. Sebenarnya kebanyakan penghasilan nanas di Sarawak adalah untuk pasaran domestik di pasaran negeri Sarawak. Kalau saya boleh nyatakan di sini, memang buat masa ini memang tidak ada nampak pengusaha yang mengekspor nanas dari Sarawak ke luar negara buat masa inilah, secara yang ketara ya, yang menonjol. Ini yang sedang di LPNM usahakan lah. Kita cuba bangunkan supaya akan ada pengusaha-pengusaha yang mampu untuk mengekspor ke luar negara. Bahkan saya boleh nyatakan di sini majoriti memang hanya untuk keluaran dalaman negeri Sarawak sendiri. Sebenarnya nanas kita boleh dianggap sebagai buah, salah satu buah seribu gunanya, banyak seribu khasiat ya. Antara yang paling utama adalah kita tahu nanas telah diperakui, telah disahkan mengandungi khasiat sebagai satu bentuk antioksidan yang sangat tinggi lah. Antioksidan sangat tinggi. Selain daripada itu adalah membantu pencegahan kanser lah, dengan adanya enzim yang dipanggil enzim bromelain, terutamanya dalam empulo buah nanas sendiri, yang sangat elok membantu dari segi pencernaan, sistem pencernaan dan juga pencegahan penyakit dalaman. Itu antara khasiat utama buah nanas segar lah. LPNM bagi bantuan berdasarkan kesesuaian yang saya maksudkan adalah adakah buah tersebut boleh dijual dengan baik, dapat penerimaan yang baik di pasaran, di kalangan pengguna. Berdasarkan data, berdasarkan pemerhatian, berdasarkan rekod LPNM, memang kita telah mengenal pasti beberapa jenis nanas tertentulah yang layak untuk kita tanam berdasarkan penerimaan pengguna di peringkat pasaran lah. Sebab itu yang paling penting sebenarnya. Kalau maknanya bantuan atau insentif yang diberi oleh lembaga nanas oleh LPNM adalah supaya dihasilkan buah yang terhasil tersebut dapat dipasarkan, sebab pulangannya nanti lebih kepada pengusaha tersebut. Dalam bahasa mudahnya, kalau kita tanam tetapi pada penghujung nanti tidak boleh dijual, itu akan menimbulkan masalah lah. Jadi pada peringkat awal sendiri kita telah tetapkan beberapa variety tertentu yang sesuai, yang layak untuk ditanam, yang layak untuk dibagi bantuan. Walaupun memang kalau ikutkan dalam senarainya ada banyak lagi variety lain yang tersenarai, yang boleh diusahakan, nanas yang boleh diusahakan dan boleh dijadikan, boleh dimakan segala.
untuk produk-produk hiliran seperti jus, jam dan tat dan sebagainya, peranan utama lembaga Danas adalah memberi khidmat nasihat teknikal. Maksudnya kita kenal pasti pengusaha-pengusaha yang berminat, yang betul-betul menunjukkan minat dan komited untuk membangunkan produk hiliran daripada nanas. Kita beri khidmat bantuan dari segi pakaran untuk menghasilkan tersebut. Dan pada masa yang sama, jika berkelayakan, memang LPNM akan memberi bantuan insentif tertentu lah daripada pengeluaran tersebut. Kebanyakan produk yang dihasilkan memang adalah hasil usaha usahawan sendiri, usahawan produk hiliran ataupun ada yang kami panggil industri asas tani lah, IAT lah, industri asas tani, di mana hasil asasnya adalah daripada produk buah nanas dan dihasilkan dengan menjadi produk-produk tertentu tadi, sama ada jus, jam dan sebagainya lah. Dan paling utamanya adalah khidmat nasihat teknikal. Maknanya kita bantu bagaimana nak buat, bagaimana nak hasilkan dengan saiz tertentu, dengan kandungan tertentu. Memang lembaga Danas mempunyai kepakaran tersebut, dan pada masa yang sama kita memberikan bantuan insentif kalau berkelayakan, kalau akan memenuhi kriteria tertentu. Dari segi pasaran, kebanyakannya memang masih lagi untuk pasaran tempatan juga, sama seperti produk nanas segar, penghasilan buah nanas segar memang kebanyakan memang lebih tertumpu di dalam negeri Sarawak sendiri. Namun begitu, memang LPNM sendiri berusaha untuk menggalakkan kalau produk tersebut sudah bersedia, mampu untuk berdaya saing, mempunyai nilai komersial yang agak tinggi, memang lembaga Danas LPNM menggalakkan untuk ekspor ke luar Sarawak sendiri. Harapan kami mahu syarikat kami meningkatkan keluaran dan kami mahu naikkan nama Sarawak sebagai pengeluaran produk berasaskan nanas setanding dengan negeri-negeri lain. Kepada yang berminat, saya sarankan untuk berjumpa dengan mana-mana agensi kerajaan seperti Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, IADA dan Jabatan Pertanian untuk mendapatkan nasihat-nasihat dan tunjuk ajar. Walaupun kita mempunyai modal, tanpa ilmu, dan mungkin kita akan berjaya dalam bidang tanaman nanas ini.